Bang, belilah almari baru. Almari ni dah macam nak arwah dah saya tengok. Daniel menolak-nolak almari plastik milik abangnya. Memang sudah kritikal sangat rupa perabot tersebut. Warnanya sudah lusuh dan terkoyak di sana sini. Danish memegang almari kesayangannya dan akhirnya bersetuju dengan kata-kata Daniel. Ia perlu ditukar. Petang itu, kira-kira jam 4 petang, Danish ke kedai perabot di bandar. Di premis tersebut, dia tertarik dengan satu almari kayu yang berukir dengan corak flora. Dia bertanyakan harga kepada tokey kedai dan teruja harganya sangat berpatutan. Kami akan hantar almari ni ke rumah adik lepas ni, ujar tokey itu selepas Danish membayar dan memberi alamat rumahnya. Daniel merenung almari yang baru dibeli itu dengan penuh minat. Saya pun nak beli almari ni. Ada lagi ke kat kedai tu bang? Satu ni je. Nasib baik abang nampak dulu. Harga dia 100 je, kau tahu tak? Hah? Biar betul. Cantik macam ni RM100 je. Daniel mendekati almari tersebut, tetapi menjauhinya beberapa saat kemudian. Hidungnya ditekuk dengan tapak tangan. Kau ni apa pasal? Bau hanyir lah bang. Abang tak bau ke? Daniel loya. Bau hanyir seperti darah menjolok anak tekaknya. Kembang kempis hidung Danish cuba menghidu bau yang didakwa adiknya. Hanya ada bau minyak wanginya yang bercampur dengan bau peluh Daniel di udara. Bau ketiak kau ada lah. Dah lah pergi mandi. Bau ketiak bukan bau hanyir bang. Ni macam bau darah je. Danish menggeleng. Hidung kau je yang masalah ni. Dah, pergi mandi. Daniel mendengus. Dia mula mengesyaki ada yang tidak kena dengan perabot klasik itu. Ketika mandi, mindanya berputar ligat. Berfikir dari mana datangnya bau darah itu. Adakah benar dari almari tersebut? Danish duduk bersandar di katil sambil membaca novel cinta. Sesekali dia mengelap air mata yang bergenang. Perasaan sayu bergayut di tangkai hati. Lalu wajah bekas teman wanitanya terbayang-bayang di minda. Danish menoleh. Sebelah pintu almarinya terbuka luas. Dia bangun dan menutupnya semula. Tatkala punggungnya mencecah tilam, pintu itu terbuka sekali lagi. Skru longgar ke apa ni? Dia mengomel dalam hati. Danish mengunci pintu almari tersebut. Keningnya terangkat. Dia bergegas ke bilik adiknya. Weh, abang rasa almari tu berhantu lah. Daniel segera bangkit dan masuk ke bilik tidur Danish. Dia sudah dapat mengagak perabot itu berpuaka. Bau darah masih berlegar-legar walaupun tidak sekuat tadi. Kau nak buat apa ni Daniel? Tanya Danish yang berdiri di belakang adiknya. Saya nak tengok dalam almari lah. Daun pintu almari dibuka. Pakaian Danish yang tergantung diselak perlahan-lahan. Tiada kelibat jembalang yang tersembunyi di situ. Daniel menutupnya semula dan memandang abangnya. Abang memang langsung tak bau darah ke? Danish menggeleng. Memang ada bau darah bang. Lepas almari ni masuk dalam rumah. Bau dari benda lain kot. Danish menafikan, walhal dia sudah seram sejuk satu badan. Matanya putih memerhatikan Danish yang sedang tidur di atas katil.
Dengan kaki tangannya yang patah riuk, ia mula merangkak keluar dari almari. Rambutnya yang panjang terseret di lantai bilik. Ia merangkak dengan tulang temulangnya berbunyi seperti dahan pokok yang patah. Apabila ia sudah dekat, Danish tiba-tiba tersedar. Hati pemuda itu tidak senang, seperti ada sesuatu yang menghampirinya. Kemudian matanya tertancap pada pintu almari yang sudah terbuka luas. Mata Danish terbeliak. Dia menelan air liur. Seluruh tubuhnya lembik. Dia mahu berteriak memanggil Daniel, tetapi suaranya tersekat di kerongkong. Lampu tiba-tiba dibuka oleh Daniel tidak lama selepas itu. Danish melepaskan nafas lega. Dia melompat dan meluru ke arah adiknya. "Aku dengar ada bunyi suara tadi," ujar Danish dengan wajah pucat. Daniel memandang almari. Pintunya terbuka. Langit malam berkelip-kelip. Kilat memanah ke bumi dengan kuat sekali. Bergegar rasanya bumi di bawah kaki mereka. Bekalan elektrik terputus. Adik-beradik kembar itu terkedu. Seluruh rumah bergelap gelita. "Mana lampu suluh, bang?" pinta Daniel. "Ya Allah. "Kenapa, bang? Abang letak dalam almari." Belum sempat Daniel membuka mulut, pintu almari terbuka sendiri. Daniel menelan air liur apabila ada bunyi sesuatu bergerak di dalam almari. Mereka tidak nampak apa-apa dalam kegelapan tersebut. Ketika kilat itu memancar terang, mata Daniel sempat melihat jembalang yang sedang bergerak keluar dari almari. Mukanya sangat menggerunkan, biru seperti mayat. Daniel menarik tangan abangnya keluar hingga ke pintu depan rumah. Tak boleh buka." Danish panik. Daniel meluru ke dapur. Pintu belakang juga tidak boleh dibuka. Jembalang itu sudah terbongkok-bongkok di ambang pintu bilik Danish. Jembalang itu merenung mereka dengan muka yang ditutupi rambut panjang. Ia menjerit-jerit, menyakiti telinga dua beradik itu. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka sendiri. Mereka terus bergegas keluar. Ketika itu, kilat petir masih memancar-mancar. Kelihatan dengan jelas jembalang itu berdiri di tengah-tengah ruang tamu sambil mencerlong tajam ke arah mereka. Dua beradik itu hanya tercengang di halaman rumah dan tidak berani untuk masuk semula. Ketika azan subuh berkumandang, jembalang itu gaib. Selepas memastikan ia sudah tiada, Daniel dan Danish masuk ke dalam dan mengusung almari kayu itu keluar dari rumah. Setelah dipaksa, barulah tokek kedai perabot itu membuka mulut dan menceritakan kisah sebenar. Pemilik asal almari itu ialah seorang perempuan mangsa bunuh. Mayatnya disembunyikan di dalam almari tersebut dan dijumpai seminggu kemudian oleh adiknya. "Adik arwah jual almari tu kat sini sebab katanya tak tahan diganggu. Pekerja-pekerja saya pun selalu diganggu. Saya tak kira. Saya nak duit saya balik." Danish menghulurkan tangan. Mukanya merah padam.
Tokek itu mengeluh panjang dan terpaksa mengembalikan wang Danish. Dia membuat nota minda untuk memusnahkan almari berpuaka itu selepas ini. Almari itu diletakkan di satu sudut. Ia akan dibakar pada petang nanti. Tauke dan pekerja-pekerja kedai perabot itu sedang sibuk melayan pelanggan. Pintu almari terbuka perlahan-lahan. Ada sepasang mata putih sedang merenung dari dalam.